Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okay, we are still in chapter 4, cost volume profit part 2. Okay, untuk video kali ni, kita hanya tengok satu sahaja contoh soalan. Menggunakan soalan dalam tutorial, cikgu akan tunjukkan macam mana kita nak membuat analisa cost volume profit. Okay, bila kita mendapat soalan chapter 4 ni, first step yang perlu kita buat adalah kita kena pasti kos berubah dan kos tetap, dan kita keluarkan maklumat semua elemen kos. Kita keluarkan maklumat A, B dan juga P. Okey, kita dah belajar sebelum ni. Ketiga-tiga ni adalah elemen cost volume profit. So, keluarkan dulu maklumat A, B dan juga P. Okey, kemudian untuk chapter ni, cikgu suka menggunakan kaedah contribution margin method. So, selagi soalan tak mention kaedah mana yang perlu digunakan, kau boleh gunakan mana-mana kaedah. So, sekarang ni, untuk contoh ini, cikgu akan gunakan formula ini, contribution margin method. Okey, untuk soalan 1. Soalan 1 ni dia minta kirakan berapakah yang perlu dijual untuk capai satu sasaran untung RM162,000. So, macam mana nak kira dia? Kita tulis dulu dia punya formula. A plus profit over P minus B. Kemudian, sekarang ni kita nak gantikan profit dengan 162,000. Kita nak capai satu sasaran untung 162,000. So, gantikan nilai profit dekat sini dengan 162,000. Kemudian nilai A, B dan juga P ni just masukkan dalam persamaan. Gantikan A dengan 18,000, P RM50 dan B RM32. So, selesaikan persamaan ni, kita akan dapat kita perlu jual 10,000 unit untuk capai sasaran untung RM162,000. Di mana 10,000 unit ni kita jual dengan harga RM50 seunit, menjadikan jumlah jualan untuk capai keuntungan RM162,000 adalah RM500,000. Itu untuk soalan 1. Kita tengok satu lagi contoh soalan. Kali ni kita nak capai satu sasaran untung RM198,000. Kita nak untung kita 198. So, berapa unit yang perlu kita jual? Pun sama juga, kita akan masuk dalam formula yang sama. Ini adalah dia punya formula. Kemudian kita gantikan keuntungan dengan 198. Kemudian masukkan nilai A, P dan juga B yang sama, tidak berubah. Kirakan berapa unit yang perlu kita jual. So, kita perlu jual 12,000 unit untuk capai sasaran untung RM198,000. Di mana 12,000 unit ni kita jual dengan harga RM50 satu unit, menjadikan total sales kita adalah RM600,000. Okey, apa beza soalan 1 dengan soalan 2? Soalan 1 ni dia minta berapa unit yang perlu dijual. So, soalan 1 sebenarnya kalau kamu berhenti setakat sini, dah cukup menjawab soalan tersebut. Tapi untuk soalan 2, soalan minta total sales. Total sales mesti dalam RM. So, untuk soalan 2, jawapan dia adalah RM600,000. Dapatkan dalam unit dulu, kemudian RM kan. Okey, untuk soalan 3. Soalan 3, soalan minta kirakan profit kalaulah kita berjaya jual 2,500 unit produk. So, sama juga, kita menggunakan formula yang sama. So, kali ni, kita nak mencari profit. So, gantikan unit of sale 25,000 unit. Kemudian gantikan nilai A dengan RM18,000, P RM50 dan B RM32. So, kita selesaikan persamaan ni, kita akan dapat nilai keuntungan equal to RM27,000. Okay, inilah keuntungan yang kita akan dapat sekiranya kita menjual 25,000 unit produk. Okay, next. Okay, yang kelima. Okay, yang keempat ni cikgu terskip lah. Kamu cuba buatlah yang keempat ni. Nanti kita bincang kemudian. Okay, untuk soalan contoh yang kelima, kirakan break-even point, titik pulang modal dalam unit dan juga dalam RM. Pun kita menggunakan formula yang sama dan kita gantikan untung yang dekat sini kita gantikan dengan kosong. Kenapa? Sebab break-even point bermaksud satu tahap jualan di mana syarikat tidak mengalami sebarang keuntungan ataupun kerugian. So, untung sini kita gantikan dengan kosong. So, kita boleh menggunakan formula yang sama dan gantikan A dengan RM18,000, P dengan RM50 dan B dia RM32. Selesaikan persamaan ni, kita akan dapat 14,400 unit yang perlu dijual untuk balik modal. So, 14,400 unit ini dijual dengan harga RM50 satu unit. So, kita sebenarnya perlu jual RM720,000 untuk balik modal. Itu contoh yang kelima. Kita masuk contoh yang keenam. Okay, sekarang soalan minta berapakah profit kira untung kalaulah
kita bercadang nak capai jualan sebanyak RM150,000. So, kita menggunakan formula yang sama juga. Okey, kita gantikan unit of sales ni dengan kita punya target jualan. Kita nak jual RM150,000 pada harga RM50 satu unit. So, unit of sales dia akan dapat RM3,000 sepatutnya. Bila kita bagi, kita nak jual sebenarnya 3,000 unit produk. Kemudian, kita nak mencari berapakah untung. So, masukkan maklumat-maklumat lain dalam persamaan dan kirakan, selesaikan persamaan ni, kita akan dapat keuntungan. Untung dia akan dapat RM36,000. So, nanti kamu semak balik lah. Takut-takut ada yang tersalah kira ni. Tapi dia punya konsep dia macam ni lah. Okey, dan yang terakhir, ini adalah analysis sensitivity. Kalaulah rental expense increase by, okey, ni kena hati-hati ya. Increase by RM3,000. Macam mana kita nak tahu dia kos berubah ataupun kos tetap? Kalau dia adalah kos berubah, biasanya dia akan bagi, soalan akan bagi dalam per unit. Contoh dia RM2 per unit. Tapi kalau perubahan tersebut adalah perubahan atas kos tetap, dibagi dalam bentuk total. Ini kebiasaan lah. So, total ini adalah kos tetap dan dekat sini pun kita nampak rent ni adalah fixed cost. So, yang daripada RM8,000 ini, okay, kita bentukkan persamaan yang sama juga. Menggunakan persamaan yang sama. Okey, tapi kali ni, cikgu letakkan keuntungan dia ada kadar cukai. Kadar cukai, kenapa dekat sini dia ada 25% kadar cukai. So, kalau tidak ada kadar cukai, so kita boleh gantikan sini dengan kosong. 1 tolak kosong akan dapat 1. Untung bahagi 1 akan dapat untung. So, sebenarnya pembawah ni tak perlu tulis kalau tidak ada cukai. Okey, kali ni kita ada cukai dan kita tulis sudah dia punya formula. Kemudian kita tahu 8,000 yang asalnya 8,000 ni bertambah lagi 3,000. So, kita masukkan dalam persamaan, gantikan A dengan 18,000 tambah 3,000. Kemudian, gantikan P dengan RM50 dan B RM32. Okey, masukkan keuntungan yang kita nak capai RM15,000 dan juga kadar cukai 25%. 25% tu adalah 0.25. Kita terus convert kepada 0.5. Ini adalah 25%. Okey, dan kita selesaikan persamaan ni, kita akan dapat unit of sale equal to 2,278 units. Unit yang perlu dijual untuk capai sasaran untung selepas cukai RM15,000. So, untuk video ni, satu saja soalan yang cikgu bagi dekat sini. Okey, berdasarkan contoh soalan ini, kamu boleh siapkan semua soalan tutorial dalam modul